Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Puan-puan semua apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengaji bersama. Minggu lepas kita cuti. Untuk minggu ni ada 5 kali Jumaat insya-Allah. Jadi tak ada ganti Satu minggu kan satu bulan 4 kali dan minggu ni ada 5 kali Jumaat. So kalau kita cuti sehari tetap ada 5. Tetap ada 4. Okey Okey, sebelum kita mula mari kita baca Al-Fatihah dan doa belajar. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyyatihi ajma'in. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم افتح علينا حكمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين. Okey, minggu lepas kita sampai mana? Minggu sebelumnya? Jenis idgham. Jenis idgham. Hamzah wasal dah? Belum. Tanda wakaf pun belum. Ya, Kita skip lompat itu. skip. Berarti kalau jenis idgham tu pelajaran yang keberapa? Ke-10. 10. So sekarang yang 10. ke-11. Kita ambil ni Hamzah wasal. Yang 9 tak belajar lagi Ustaz. 9 apa? Tanda wakaf. Tanda wakaf. Nanti tanda wakaf nanti. Kita skip dulu. Nanti baru kita kembali ke tanda wakaf. Atau nak tanda wakaf dulu? Mana-mana pun boleh. Okeylah, tanda wakaf dululah. Ikut urutan. Tanda wakaf. Mana tanda wakaf ni? 9. 6, 7, 8. Okey, tanda-tanda wakaf. Tanda wakaf. Wakaf, apa maksud wakaf? Berhenti. Berhenti. Jadi kalau jamaah haji tu ada kata istilah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah berarti berhenti di Arafah. Di Arafah. Biasa nginap berapa malam? 1 malam aja. Satu malam satu malam menginap di Arafah. Dalam arti berhenti di padang Arafah. Okey, tanda wakaf. Tanda wakaf ini yang lazim atau yang biasa ada ni lah. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Yang 7 ni rukuk. Rukuk ni Quran sekarang dah jarang dipakai. Kalau Quran dulu ada. Rukuk ni tanda akhir surah ataupun ayat-ayat tertentu. Kalau dulu ada. Quran sekarang jarang pakai ain lagi ataupun rukuk. Okey, tanda wakaf yang pertama adalah mim. Mim Mim ini adalah wakaf lazim, mesti berhenti ataupun lazimnya berhenti. Jadi sebaik-baiknya, seafdal-afdalnya kalau ada mim ekornya pendek, maka kita kena berhenti. Tapi bukan mim ekor panjang. Kalau mim ekor panjang ke bawah berarti mim apa? Mim bertemu ba tu. Itu menandakan dia bacaan iklab. Dia menandakan bacaan iklab. Sedangkan yang dimaksud mim sini adalah mim ekor dia pendek. Dalam Al-Quran contohnya kita tengok dekat Juzuk Surah Yasin ada, juzuk 3 pun ada.
Try kita tengok juzuk 3. Juzuk 3 muka surat berapa Ada yang ingat? Ada yang tahu? Ayat 3 muka surat 42. Muka surat 42 awal juzuk 2 tu ada. Ada bak. Rusul faddalna ba'dahum Ni tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din. Ala ba'din bila berhenti jadi ala ba'd. Lidah, tepi lidah berada di tepi gigi geraham sebab dia huruf dad. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kallama Allah. Ada tanda mim. Tadi apa namanya waqaf apa? lazim. Waqaf lazim. Bukan wajib berhenti lazimnya berhenti. Sebab bila wajib, seandainya kita terbaca terus tak berhenti berarti dosa. Yang ini tidak. Dalam Al-Quran tidak ada waqaf yang istilahnya bila dilanggar dosa tu tak ada. Dalam Al-Quran tidak sampai ke tahap dosa tetapi tidak afdal. Contoh puan nak sambung. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'dim minhum man kallama Allah. Dosa tak? Tak dosa. Tak dosa tapi tak afdal. Jadi afdalnya berhenti. Kena ini ba'din baca ba'd. Dan untuk contoh-contoh seterusnya. Ingat ada mim. Mim waqaf lazim. Bukan mim ni. Kalau mim ba'dihim ni mim dia ekor panjang. Mim ekor panjang ni berarti bacaan iklab. Mim ba'dihim mim ba'dima. Kalau ni bibir kena rapat. Mim ba'dihim mim ba'dima. Ini iklab. Sedangkan tadi mim ekor pendek. Lepas tu tadi ada surah apa? Surah Yasin. Surah Yasin. Surah berapa buat? Ya, ada. 440. 42. Ayat dia 442. Surah 440 ayat 8. Sekejap. ayat 76. 440. 445. Surat 45 ayat 78. Ni 76. ayat 76. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Fala yahzunka qawluhum. Qawluhum ada tanda mim. Jadi lazimnya kita berhenti ataupun waqaf. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Okey, try baca seorang-seorang. Puan Halimah sila ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Lepas tu Puan Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Fala yahzunka qawluhum
Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Alhamdulillah. Puan Anira. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Seperti itu ya. Jadi kalau ada mim, kita kena berhenti karena lazimnya berhenti. Okey, yang kedua ialah lam alif. Adamul waqaf. Adamul waqaf maksudnya tidak ada berhenti ataupun dilarang berhenti. Lam alif dilarang berhenti. Contoh dekat mana ya ada lam alif? Ada nih. Qul yuhalladzina. Ayat ni ha. Qul yuhi Alaihim. Ustaz yang Malik. lam alif mana? Ada ayat 78. 78. 79 tu Ustaz yang Malik. Itu short dengan lam puan, bukan lam alif. Kan lam alif lah atasnya tuh. Ustaz dah ingat. Ini mana? Oh ya berhenti, sorry. Bukan. Lam alif, siapa yang ingat ada kat mana? Kat Al-Kahfi pun ada tu. Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. Surah apa? Surah Al-Kahfi ayat Terus. muka surat 293. Mana ni? Kalau kita baca tu jumpa je. Kalau kita baca selalu macam tu, tapi kalau cari agak susah sikit. Surah. Dia agak kalau ada di tengah-tengah tuh. Lam alif itu menandakan tidak ada berhenti ataupun dilarang berhenti. Adamul waqaf. Mana ya Allah, bila tak dicari kenapa ada? Kat Yasin ada kot, tapi entah kat mananya. Alif. Jumpa? Cari tak jumpa. Macam kalau kita cari kita selalu tak jumpa. Ya, mana? Sebab bila kita baca nampak kan? Dalam Yasin kan tak ada. Ada, rasa ada dekat Yasin. Dia intinya macam tu lah. Nanti kalau kita baca jumpa kita ni Ya. Jadi ada lam alif itu adamul waqaf ataupun dilarang berhenti. Baru seterusnya ialah al-waqfu aula. Ini selalunya orang menyebut waqaf kili. Qaf dengan lam. Wakaf apa dah? Kili. Waqaf kili dengan waqaf sili. Kalau waqaf kili al-waqfu aula berarti waqaf
Waqaf lebih utama. Utama. Waqaf lebih utama. Jadi kalau kita nak berhenti itu lebih baik. Waqaf qili ni banyak. Waqaf qili kita ambil contoh dekat Yasin. Waqaf qili 52. Qaf dengan lam. Ni tengok kita ada Yasin, kita ambil Yasin. 72 tu ada. Dia banyak, mana-mana pun ada dia. Selalu qaf dengan lam ni. Ada banyak, tapi bila saya buka tak jumpa juga. Ini ada. Ayat Yasin 78 ada. Sudah itu. Ini Ayat 52 Yasin. 72 pun ada. 78 ada. 77. Yasin. Mana Yasin? Kelana. Puan-puan semua hafal surat Yasin? Juga. Kalau baca tu boleh ikut lah. Kalau nak baca sendiri tak jadi. Tak boleh. Ayat berapa tadi cakap? 77 ada. Ini pun ayat Tadi 10 ada pun ada banyak. ni. Dia yang banyak 51. silih. 52. 52 tu dia berbarengan dengan sakta. Sakta. Dia ada soktah kat situ. Ada sakta itu dua pilihan berarti. Yang tak ada sakta. Mana? Ayat 10 Yasin. Ayat 10. Ayat 10 tu bukan silih. Tak ada. Bukan. Yang ini. Tak ada. Tak ada. Ustaz Lamia sini. Untuk 11. awas tu aulah. Okay, cari surah Al-Baqarah je lah. Ayat 13. Okey. Ayat Al-Baqarah ayat 13. 13. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ. Ada qaf dengan lam, waqaf qili. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ni sufaha berarti berhenti. Kalau kita terus boleh tak? Boleh. Boleh, tapi tidak afdal. Afdalnya berhenti. Kalau dia ayat dia pendek-pendek macam mana? Contoh kalau dekat walakin dah ada qaf dengan lam, la ya'lamun, berhenti lagi. Kalau pendek-pendek dah berhenti. Kalau ada kiri maka sebaiknya berhenti. Walaupun dia pendek tapi berhenti kerana dia waqaf lebih utama. Baru lawannya ialah waslu lebih utama, sili. Kalau tadi waqaf lebih utama, sekarang sambung lebih utama. Lawannya sambung lebih utama. Yang sambung lebih utama contohnya ayat ke-7. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Puan-puan, agak-agak kalau satu ayat ni kita sambung je sebab ada dua sili, tak payah berhenti sampai tak nafas? Tak sampai. Saya tak sampai. Lapat Ustaz. Tak sampai? Kalau tak sampai, walaupun dekat sini sambung lebih utama, tetapi daripada kita berhenti dekat tempat lain, contoh kalau kita tak nak berhenti dekat sam'ihim, kita berhenti dekat absarihim, mana lebih afdal? Dekat sam'ihim atau absarihim? Absarihim. Absarihim. Absarihim? Sam'ihim. Tak, dekat sam'ihim. Kerana di sini dibolehkan waqaf. Absarihim tidak ada tanda sama sekali. Oh. Jadi sebaiknya kita berhenti dekat sam'ihim.
Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Kadang-kadang orang tak, kerana dia tahu sili itu lebih baik terus, jadi dia terus. Tapi dia berhenti di tempat yang tidak ada tawakuf. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Berhenti kat sini, padahal sini tidak ada waqaf. Jadi daripada kita berhenti kat sini, baik berhenti dekat sam'ihim. Ataupun kita berhenti kat sam'ihim, yang risyawah kita sambung kalau nak cari sili. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Boleh Sili ini lawan daripada kili. Kalau kili lebih baik berhenti, sili lebih baik terus. Ustaz, kalau dia berhenti kemudian dia sambung, dia ulang balik macam khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Lepas tu dia ulang balik wa ala sam'ihim wa ala. Kalau ada tanda waqaf ni kurang afdal dia ulang balik. Kecuali tak ada. Tak payah ulang lah. Kecuali tak ada. Kecuali tak ada waqaf, kita berhenti absarihim baru wa ala absarihim ghishawah. Kalau dah ada tanda waqaf, sebaiknya tak payah diulang. Baru Kalau seterusnya baca, Ustaz, terus-terusan sampai ke risyawah tu berhenti boleh? boleh. Tapi diulang lagi ya. Gisawatu. Tak payah. Risyawah kan ada suat dengan lam. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum azabun azim. Ataupun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum azabun azim. Silakan. Macam mana? Atau nak berhenti dua-dua boleh. Tapi kalau ada suat dengan lam, afdalnya diteruskan. Okey? Okey, selanjutnya ialah jim. Jim adalah waqfu jaiz. Jaiz ni pilihan, boleh berhenti, boleh sambung. Ikut puan-puan, nak sambung boleh, nak terus boleh. Tapi kalau kita bacanya secara pelan-pelan, sebaiknya berhenti saja supaya nafas sampai. Kecuali kalau kita baca laju, kita waqafkan semua. Kita teruskan semua. Contoh dalam Yasin ayat 20. 20. Sini jim semua. Ya. Saya punya ayat 20 tak ada. Ni ada atas ni. Ini Ustaz yang lam alif tu Yakadul ada tak di Al-Baqarah. Ayat berapa? Wa idza qila lahum tu kan. Ada lam alif tu. Yang tadi kita cari kan? Ayat berapa? Yang dilarang berhenti. Ayat berapa? Ayat 10. Kerana semua Quran tu tak sama puan. Ada Quran yang ada bila puan cakap macam tadi, ayat 20 saya punya tak ada apa? Tak ada jim. Wa idza qila lahum la tufsiduna fil ardi yang ada mulwaqaf tu kan tadi kita cari kan? Tak jumpa Sini yang tak itu ada puan. Dekat tempat saya tak ada. Quran saya tak ada. Wa iza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dekat tempat saya tak ada tanda waqaf. Ada. Itulah kadang Quran lain. Ayat ni tak ada. Macam ayat 20 puan kata ada qaf dengan lam, saya punya tak ada. Tak, ayat 20 tu jim. Jim Tak saya ada punya. jim kan, Oh, tak? kita jim ya. Okey, sorry. Ya. Jim ada banyak. Okey, jim. Okey, kita tengok ayat 20
yakadul barqu yakhtafu absarahum. Kenapa saya berhenti? Kalau sampai sini nafas saya tak sampai. Jadi saya berhenti aja, karena kan boleh berhenti walaupun afdalnya terus. Yakadul barqu yakhtafu absarahum kullama adha'a lahum mashaw fihi wa idza azlama alaihim qamu walau syaa Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Tapi kalau kita nak buat terus, walau syaa Allahu lazahaba bisam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Panjang nafas. Jadi pilihan ya. Jim pilihan, boleh berhenti, boleh tak terus. Namanya waqaf apa? Jaiz ataupun jawaz. Baru titik 3. Titik 3 surah Baqarah ayat 1 ayat 2, ayat 2 ke 3? 2. Ayat 2. Kita tengok titik 3. Apa maksud maksud titik 3 itu apa? Boleh berhenti salah satu. Jadi kena berhenti salah satu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ataupun zalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Boleh dua-duanya, janji berhenti salah satu. Cuma bila berhenti dekat raib, kenapa panjang? Dia mat. Zalikal kitabu la raib. Kenapa dibaca panjang? Matlin. Dia mat. Matlin. Tapi kalau dekat la raiba fih, mat apa? Matlin. Matlin juga? Ma'rif. Ma'rif li sukun. Jadi yang satu matlin, satu ma'rif li sukun. Cuma orang selalu menggunakan yang berhenti dekat ma'rif li sukun, dekat fi. Tapi kalau puan nak buat kelainan, zalikal kitabu la raib, boleh, tak ada hal. Titik 3 berhenti salah satu. Jadi setiap ada titik 3 pastikan berhenti salah satu. Dia pasti berpasangan, pasti tak ada titik 3 datang seorang je, dia pasti berpasangan. Walaupun kadang-kadang pasangan itu agak jauh, tapi dia tetap berpasangan. Dia lekat macam belangkas. Dua je dia. Ada juga dekat hujung Ada ayat juga orang baca ada juga orang baca tanpa wakaf kan? Boleh. Baca tanpa wakaf boleh. Dia tak sampai kepada haram, tapi sebaiknya berhenti. Kalau dekat ujung ayat pun dia akan dua juga, puan. Tapi kalau kalau dekat ujung ayat, contohlah kat sini dia ada zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada, lepas tu berhenti lagi dekat ini. Jadi kalau dekat ujung ayat kita nak berhenti pun boleh. Dah hujung kan? Dah hujung, sampai hujung. Tak ada masalah. Itu tanda waqaf. Untuk ain ni adalah ain rukuk ataupun tanda akhir surah ataupun ayat tertentu. Ini sekarang dekat Quran dah tak ada, saya rasa. Quran pun ada tak? Ada? Ada. Kalau ada berarti dia tanda akhir surah ataupun ayat-ayat tertentu. Tapi Quran sekarang dah agak jarang ditulis ain lagi. Intinya puan, untuk tanda waqaf ini semua boleh berhenti semua ataupun boleh terus semua, tetapi itu tidak afdal. Untuk yang selalu kita gunakan mim, pastikan larangan berhenti. Kalau mim terus, kalau lam alif terus berhenti.
Mim berhenti, lam alif terus. Tapi kalau yang lain ni kena berhenti semua. Okey? Kenapa saya katakan kena berhenti? Walaupun sili ini boleh terus, lebih utama, tapi kadang nafas kita pendek. Jadi sebaiknya kalau daripada kita berhenti tempat lain, berhentilah dekat sili. Ada memang dilarang berhenti. Mim dilarang berhenti ataupun mesti berhenti. Lam dilarang berhenti. Berarti mim lawannya lam. Kili berhenti lebih utama, sili disambung lebih utama. Berarti berlawanan. Jim jaiz, netral. Boleh terus, boleh berhenti. Titik 3 berhenti salah satunya. Jadi semua tanda wakaf ini tidak sampai kepada hukum dosa. Karena kalau kita ikut sejarah tanda wakaf ini, yang memberi tanda wakaf ini, tanda wakaf bukan orang Arab, bukan zamannya Utsman bin Affan. Adalah kalau kita baca sejarah itu berasal daripada ulama yang berasal daripada India. Namanya saya tak ingat, tapi tanda wakaf itu berasal daripada ulama yang berasal daripada India karena digunakan untuk memudahkan orang membaca Al-Quran. Karena waktu pertama kali Al-Quran, Nabi meninggal, Al-Quran belum ditulis. Karena Nabi sendiri waktu itu melarang untuk menulis Al-Quran berupa mushaf ataupun tulisan karena takut tercampur antara Al-Quran dengan hadis. Jadi ketika sahabat semua di zamannya zaman Abu Bakar, zamannya Umar, semua dah mulai dikumpulkan, dan di zaman Utsman bin Affan maka resmilah Al-Quran dibukukan. Tetapi pada waktu itu tulisan sahabat itu tidak ada titik, tidak ada baris. Jadi simbol-simbol aja. Tapi ketika berkembangnya masa semua berkembang, maka diletakkan baris. Sebelum baris letakkan titik dulu. Lepas tu berkembang lagi zaman, letak baris, baru terus lagi berkembang, letaklah tanda wakaf. Dan tanda wakaf ni ulama India. Dan terus lagi kemudian diletaklah tanda tajwid. Tanda tajwid tu apa? Tanda tanda nun, tak ada baris, nun baris panjang pendek. Kemudian terus lagi ada tanda warna. Jadi dia bertahap, tak terus sekali. Semua digunakan untuk memudahkan orang membaca Al-Quran. Ada tak yang wakaf hukumnya haram? Tak ada. Kalau dalam ini tak ada, tetapi ada dalam bacaan. Yang mana bacaan wakaf itu kita berhenti sendiri. Kenapa menjadikan haram? Karena yang pertama, kita mengubah suai. Mengubah suai apa? Yang kita ubah itu adalah makna daripada ayat itu. Kita ubah suai ke mana? Karena kita tak sampai baca. Contoh, ataupun yang selain mengubah suai ayat, makna, kita memotong ataupun tidak menghabiskan perkataan tu. Contoh saya bagi contoh. Mana ni? Ini yang selalu terjadi macam ni. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدع. Berhenti dekat dah. Padahal perkataannya habisnya apa? Yahda'una. Kita tak boleh berhenti, kita berarti memotong. Memotong perkataan. Yahda'un, kalau nak berhenti wama yahda'un. Jangan potong perkataan tu. Ataupun wama yakhda'una illa anfu. Tak boleh, sama juga memotong. Itu yang pertama. Itu tak boleh kerana mengubah perkataan, mengubah maksud. Ataupun yang selalu juga terjadi, yang macam tadi kuranglah. Yang terlalu ni يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم. Dia tak berhenti, kemudian diulang, na illa anfusahum wa ma yash'urun. Banyak orang suka ambil macam tu, na illa, padahal na ini adalah perkataan daripada
Yakhda'un. Kita nak ambil na ni untuk apa? Jadi sambung illa je. Illa. Satu lagi selain huruf na yang selalu diikut-ikutkan, ada huruf ha pada perkataan Allah. Contoh, yukhadi'una Allah, yukhadi'una Allah wallazi, terberhenti pada wallazina. Dia terberhenti wallazi, lepas tu dia ambil ha wallazina. Ataupun may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil hi, diambil Allah tu jadi perkataan Allah tak kalau diambil hanya? Jadi dari segi makna berubah. Jadi kalau Allah dan kan kalau sini dengan Allah dan pada hari pembalasan, jadi Allah tu jadi hawa ha, huruf ha je. Istilahnya kalau kita cakap saya makan na, lepas tu berhenti kan saya makan na, kan nasi. Faham tak orang macam kan nasi? Macam tu lah, sama juga Al-Quran. Jadi kalau puan-puan nak berhenti, pastikan habis dalam perkataan itu. Kemudian nak ulang, ambillah perkataan satu perkataan, jangan memotong. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Berhenti betul-betul. Wa ma hum bimu'minin. Ataupun nak berhenti, nak sambung al-akhiri wa ma hum. Jangan ambil mil akhiri. Tak boleh Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita nak menyambung ada alif lam. Contoh. Ini kalau ayat tu panjang lah mana? Wa idza Al-Mufsidun. Al-Mufsidun. Okey, pendek sangat yang ni, yang bawahnya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas. Berhenti nas, betul. Kalau nak ulang pun jangan ambil nasu qalu. Kalau kita nak ambil bagusnya dari kama, tapi kalau kita nak ambil pendek je, jadi an-nasu. Jangan nasu sebab ada alif lam. Sama dengan ala innahum humul mufsidun. Kalau kita nak ulang dari al-mufsidun, jangan ambil dari mufsiduna wala, sebab ayat ini ada alif lam. Mengubah maksud tak kalau kita buang alif lam? Berubah. Kerana alif lam ini menunjukkan kalau dia itu isim ma'rifat, isim yang dah ditentukan. Sedangkan kalau alif lam ataupun isim khusus, kalau alif lam dibuang ni dia jadi nakirah. Nakirah tu masih general. Macam tu. Okay, ingat tu selalu. Sebab saya mengajar Al-Quran yang selalu kesalahan, yang pertama orang membuang alif lam, yang kedua na dengan lafaznya hanya Allah tu selalu dibawa. Ha wala killa na wala, pada perkataan tu mufsidun, tapi dia ambil na wala killa. Tu ataupun ha hanya Allah tu selalu dibawa. Okey, ingat itulah tanda waqaf. Bila waqaf tu semua boleh, tetapi kalau dah merusak atau merusak perkataan ataupun merusak makna, maka hukumnya haram. Dosa berarti. Jadi usahakan berhentilah dengan sebaik mungkin. Okey, ada pertanyaan? Saya hari ni agak ni apa? Sesama semua badan tak tahu. Macam nak demam, tapi harap-harap janganlah. Badan macam sendi-sendi tu sakit. Penat dekat sini anak ni masih demam. Sana musim demam tak sekarang? Sama lah. Sama. Seorang demam, lepas tu dia berjangkit-jangkit lah. Ya, betul. Okey. Kita sekarang surah apa? Minggu lepas surah
Al-Adiyat. Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat. Berarti habis belum surah Al-Adiyat? Habis. Jadi sekarang surat Zalalah. Al-Zalalah. Az-Zalzalah. Al-Zalzalah. Zalzalah. Al-zalzalah. Al-Zalzalah ya. Al-Zalzalah. Apa zalzalah maksudnya? Bangkitan. Kegoncangan. Goncangan yang dahsyat. Jadi ketika ketika bumi bergoncang. Berarti kalau bumi bergoncang sama ada gempa ataupun kiamat. Tetapi dekat sini dikatakan iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya, wa ahrajatil ardu asqala, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya. Kalau mengeluarkan segala isinya berarti ayat itu menceritakan tentang kiamat, bukan gempa bumi tetapi kiamat. Surah Al-Zalzalah ini adalah surah yang ke-99 dalam Al-Quran. Diturunkan Makkiyah, Madinah? Madinah. Di sini dituliskan bahawasanya dia diturunkan di Madinah. Penurunannya setelah surah An-Nisa, walaupun dalam urutan tidak ditulis An-Nisa kan? Dia setelah surah Al-Balad, tapi kalau dalam asbabun nuzul dia diturunkan setelah surah An-Nisa, yang bermaksud goncangan ataupun gegaran. Dan isi kandungannya ialah menceritakan tentang kejadian pada hari kiamat, yang mana pada hari kiamat diceritakan bumi bergoncang. Manusia bertanya mengenai kejadian saat itu, apa yang terjadi. Jadi manusia tanya, sibuk lari sana, ada apa ni, ada apa ni. Itulah kisah tentang hari kiamat. Dan di situ juga dikatakan bahawasanya apapun yang kita lakukan di dunia, sebaik apapun, pasti akan dibalas. Seburuk apapun juga akan menerima balasan. Walaupun benda itu kecil sekalipun, tetap diperhitungkan oleh Allah. Jadi apapun yang kita lakukan di dunia, besar kecil, banyak sikit, semua ada balasan, ada perhitungannya. Okey, kita baca surah Az-Zalzalah, ayat berapa? Muka surat apa? Surat 599. 599. Mana 599? 599. Okey, 599 surah Al-Zalzalah. Zalzalah. Okey, kita buat satu orang satu ayat Boleh? Boleh. Kita mula daripada Puan Halimah, Puan Tengku dan Puan Anirah. Saya bacakan dulu untuk ayat pertama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, alhamdulillah, bacaannya bagus, Puan. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ada perbezaan. Yang pertama, iza dengan zulzi. Iza, makhraj za dekat mana? Ujung lidah. Gigi depan. Ujung lidah berada di antara dua gigi depan. Dua gigi depan. Za.
Za. Idza. Za, sa, zo. Itu sama. Sa, za, zo. Kalau dalam Rumi dia ditulis dengan D-Z-A. Dza. Tapi sebenarnya itu untuk za. Iza zul. Za yang kedua. Mana makhrajnya? Hujung lidah berada di gigi depan bahagian bawah. Ujung lidah berada di gigi depan bagian bawah. Dia za biasa za. Dia ada huruf sin, za dengan shad. Yang ni za. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Iza. Mat apa iza? Mak asli. Ma asli. Iza zulzilatil ardu. Al-ardu. Alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah. Ardu. Ra dibaca tebal ke tipis? Tebal. Tebal. Kita ra tebal ra tipis ni dah belajar belum? Sudah. Dah dibaca tebal. Namanya tafhim. Ardu. Dot. Mana makhraj dot? Tod di antara kat belakang Kat belakang mana? pangkal Lidah. lidah, tapi di antara gigi geraham. Pangkal lidah. Bukan dia pangkal lidah, tetapi tepi lidah menyentuh gigi geraham. Gigi geraham. Dot. Jadi dia sama ada belah kanan ataupun belah kiri. Wa idza zulzilatil ardu zilzalaha. Zalaha. Za. Ma asli. Ha? Ma asli. Ya Allah. Badan takfid asyik ngantuk jadi. Ma asli dengan ma asli. Kemudian waqaf Ayat kedua. Puan Tengku. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Alhamdulillah. Wa akhrajatil ardu athqalaha. Wa akhraja. Kha. Makhraj kha daripada mana? Halki bagian mana? Rongkong. Atas. Bagian halki betul kerongkong bagian atas, bawah, depan, bawah, atas, bawah, tengah. Atas. Bagian atas. Bila bagian atas berarti ada getah. Kha. Sama dengan gha. Wa bukan wa tapi wa akhrajatil al-ardu. Alif lam apa tadi? Alif lam kamari. Ardu. Ra baca tebal ke tipis? Ra baca tebal. Ra tebal. Tebal. Ardu asqalaha. Qomat apa? Bom asli. Laha. Mat asli. Ma asli. Okey puan. Oi, nama dia siapa? Izharab Poresi. Anak. Anira. Buat Anira je. Puan Anira. Nama anak tu susah nak baca. Dia buat-buat lah si doktor. Itu apa? Ustaz Allah. Bahasa apa tu puan? Ada. Nama anak saya Isrup. Isrup tu nama Punjabi kan. Yang Forest itu budak lah buat-buat. Forest itu dia dibalik-balik nama dia. Oh lah, Ishraf. Jadi okey. Ishraf itu apa kalau Punjabi? Punjabi kalau bahasa Arabnya Ishraf itu mulia. Ishraf.
Syarafa. Isyurup tu apa? Macam itu macam kekuatan macam tu. Oh. Dia Kalau cakap berbahasa Arab, isyraf, syarafa. Tapi kalau israf pakai pakai sin. Kejap. Dia ada dua maksud, satu sama ada minum ataupun mulia. Tinggal penulisan dia. Minum ba. Israf. Oh ya, minum pakai ba, israf. Tapi kalau pakai fa, mulia. Ya kan? Syarafa, syarif, isyraf pakai fa. Kalau israf, isyraf ma'ana, minumlah bersama saya. Itu israf tu okeylah, tapi pores ini dia balik dari israf jadi Poresi. poresi ada je. Okey. Budak-budak sekarang. Okey, ayat 2 Puan Anida. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal insanu ma laha. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qolal insanu ma laha. Slow-slow, jangan laju-laju. Wa qolal insanu ma laha. Alhamdulillah. Wa qalal insanu ma laha. Wa qalal. Mad apa qa? Mad asli. Asli. Mad asli qaf. Makhraj qaf daripada mana makhraj qaf? Ada di kerongkong ya? Bukan. Pangkal juga. Kalau kerongkong tu huruf halki. Kan? Pangkal lisan. Dia memang macam kerongkong tapi dia pangkal lisan angkat ke atas. Qaf. Waqa bukan waqa tapi waqa agak masuk pangkal lisan. Wa qalal insan. Al-insan. Insan ikfa. Alif lam dulu, alif lam. Lam Qamariah. Qamariah baru ifa hakiki. Insa samad Sama asli. ma asli. Insanu ma laha ma Mad asli. laha Asli. mad asli. Puan, break kejap nak cuci muka, ngantuk sangat. Okey Ustaz. Kejap. Kalau internetnya dah nak habis. Padahal tinggal 1%, Puan. Tengok habis dah. Cari wire. Malam tu lupa dicas. Semalam pun ada itu kelas fardu kifayah tak ikut. Letih sangat. Just. Okay. Dah. Dah beranak tak? Mana anaknya? Dapat cucu. Ya. Bangun. Dapat cucu ke? Kucing. Kucing ke tu? Yang manja. Sudah itu tak tahu beranak di mana. Siapa? Kucing. Ui. Mana anaknya? Sudah kempes. Dia kempes. Dia sorok dengan anak dia. Balik seorang diri pada bawa anak. Mana anaknya? Tengok. Pergi jatuh. Dah beranak. Lalu. Saya kat rumah itu kucing dah besar juga anak dia tu. Dia membesar dekat dalam store tu. Kemudian dah keluar. Main dalam kereta. Kereta saya ada satu tak pakai, tak bawa. Dah lama tak bawa. Dia main dalam kereta. Hari tu satu kali tu masuk kereta anak saya. Kena ekor dia putus. Oh no. Okey Puan, kita sambung. Okey Ustaz. Okey, Puan Halimah silakan ayat 4. Yang empat
يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها. Alhamdulillah, mantap. Okey, yauma idzin. Kenapa idzin? Izin ikhfa. Hakiki. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Yauma bacaan apa? Bacaan lin. Bacaan lin. Yauma idzin ifa hakiki masuk sembunyi dan dengung. Seharusnya yauma izin kita sembunyikan menjadi izin kemudian dengung. Yauma idzin tuhadditsu ahbaraha. Ba mat Asli. roha asli. Asli. Okey, Tengku. Bi anna rabbaka awhal bi anna rabbaka awhalaha bi anna rabbaka awhalaha. Alhamdulillah. Bi anna rabbaka awhalaha. Bi anna nun sabdu. Nun sabdu. Apa nun sabdu? Wajibul ghunnah. Wajibul ghunnah makhrajnya daripada mana? Al-Qasam. Al-khayshum, rongga hidung. Bi anna rabbaka awha. Bacaan lin. ha. Masli, laha juga masli. Okey, Puan Anila. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Sekali lagi. Yauma idin yasdurun nasu astatan liyuraw a'malahum. Okey, pembetulan. Yauma izi yasdurun nasu sin besar. Ashtatan liyuraw a'malahum. Okey, ulang sekali lagi. Yauma idin yasdurun nasu astatan liyuraw. Tak banyak. Astatan liyuraw a'malahum. Alhamdulillah. Yauma izi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Yauma izi. Yauma bacaan bacaan lin. Yauma izi tanwin bertemu dengan ya. Hakiki. Dalam ma'al gunnah. Ya, idgham. Idgham Tanwin. Ma'al gunnah. ma'al gunnah. Sama dengung. Yauma izi idgham ma'al gunnah masuk beserta dengung. Yauma izi yasdurun yasad makhrajnya ujung lidah berada di gigi bawah. Yasdurun nasu an-nasu. Ada dalam samsiah. Nun sabdu. Idgham nasu. An-nasu alif lam samsiah dan wajibul ghunnah. Ashtatal Asli. Asli idgham
tu Idgham bila gunnah. idgham Bila. bilna. Nah. lupa dengan Ashtatan liyurau a'malahum liyurau talu ashtatal idgham bila guna liyurau bacaan lin ingat ain masuk bukan a'ma tapi a'malahum malahum Malahum. ma asli mak asli. lahum tak ada sebab berhenti. Malahum. Okey, next Puan Tengku. Puan Halimah. 5. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره Alhamdulillah. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره فمن يعمل فمن hukum dia idgham al-gunnah فمن يعمل مثقال Asli. ما أصلي مثقال ذرة خير إزهار apa? Zahalqi Izhar hal khairai Khay bacaan lembut bacaan lin dengan idgham Idgham. ma'al gunnah. al-hunnah. Okey, ya roh ni berhenti tak ada apa-apa. Okey, Puan Tengku. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah. Okey, wa man ya'mal misqala zarratin wa man ya'mal misqala zarratin syarran yarah wa man ya'mal Idgham. Idgham. Ma'al gunnah. idgham ma'ahunna wa man ya'mal bukan ya tapi ya masuk ya'mal mithqala ma asli mithqala zarratin syarran yarah zarratin fa hakiki syarran yarah Idgham. Ma'al gunnah. idgham ma'al hunna ataupun bihunna. Okey, kat sini dikatakan wa may ya'mal barang siapa yang bekerja atau melakukan misqala zarratin khairan yarah, maksudnya kebaikan walaupun sebesar apa? Zarah. Zarah, maka akan dibalas dengan Kebaikan. tapi wa may ya'mal misqala zarratin syarran yarah, Dia mengerjakan siapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarah, nescaya dia pun akan melihat dibalas. Jadi apapun sebesar mana pun, sekecil mana pun, baik kejahatan ataupun keburukan, pasti ada balasannya. Tapi balasannya bukan di dunia, di akhirat. Jadi untuk melakukan sesuatu itu ingat, semua harus kita pertanggungjawabkan di depan Allah. Okey, kita tambah satu ayat lagi, satu surah boleh? boleh. Surah yang kedua, surah Al-Adiyat. Surah yang Al-Adiyat sudah perang tu kan. Naik ke atas lagi. Okey, Bayyinah. surah Al-Qadr. Al-Adiyat dah. Adiyat dah. Jadi sekarang Bayyinah. Al-Qadr. Al-Bayyinah. Tapi panjang tu. Panjang Ustaz. Ambil pendek. Al-Bayyinah. Tak apa, kalau tak habis kita sambung minggu depan.
Okey. Surah mana? Muka surat berapa? Muka Al-Qadr. surat 598. 598. Al-Qad lah Ustaz, pendek sikit. Al Al-Qadr. Al-Qad. Al-Qari'ah. Al-Qad. Al-Qadr. Inna anzalna Oh, Al-Qadar. Al-Qad. Pening saya Al-Qadar. Ya, Al-Qad. Muka surat berapa sama 598. 598. 8. Al-Qadar. Surah Al-Qadar inna anzalna surah yang keberapa? Surah yang ke-97. 97. Surah Al-Qadar ini adalah surah yang menerangkan ada satu malam dalam Islam. Malam itu adalah malam yang paling istimewa, iaitu malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau 1000 bulan kita hidup tak sampai 1000 bulan. Tapi kalau sampai 1000 bulan berarti umur kita panjang sangat. Tetapi di sini karena itulah umat Islam ini adalah umat yang umurnya pendek tetapi amalannya banyak. Kenapa? Karena dalam tahun itu ada satu malam Lailatul Qadar yang mana kita beramal, kita solat sekali sama dengan kita solat 1000 bulan. Kita baca Al-Quran sekali sama dengan kita baca Al-Quran selama 1000 bulan. Iaitu disebut dengan malam Lailatul Qadar. Itu adalah malam yang paling istimewa. Dan bila malam Lailatul Qadar itu terjadi, al-khilaful ulama. Ada yang mengatakan daripada bulan Ramadan di antara satu malam pertama sampai malam 30. Ada yang mengatakan macam tu. Ada yang mengatakan 10 malam terakhir. Bilangan ganjil. Dan ada yang mengatakan pada malam ganjil sahaja. 10 dan ganjil. Tapi ada yang mengatakan setiap malam 10. Tetapi yang berjadi masalah orang-orang kita apa? Bila malam 10 terakhir, masjid kosong. Orang-orang pergi shopping. Ya tak? Malam 10 terakhir, masjid dah kosong. 1-2 orang je. Dah tak banyak. Malam pertama full satu masjid. Malam 10 terakhir 10 awal 10 awal masjid full. 10 kedua masjid dah berkurang. 10 terakhir orang dah sibuk balik kampung, orang dah sibuk shopping beli baju raya, orang dah sibuk buat kuih raya. Padahal 10 terakhir itu adalah malam yang paling hebat. Kerana malam di situ ada malam Lailatul Qadar. Tapi insya-Allah di tempat kita tapi masih ada masjid masih ramai juga. Taklah kosong sangat. Tapi macam manalah Tempat kalau saya, orang Ustaz berlumba-lumba dia orang nak pergi Qiyamulai. Qiyamulai lah. Dia juga 10 terakhir ada orang yang pergi. Bagus, tapi ada second daerah orang tak buat. Tapi alhamdulillah Qiyamulai mungkin tak adalah orang dah balik kampung. Tapi kalau kat kota agak sepi sebab orang biasa buat kat kampung, orang balik kampung kan. Apalagi raya tahun lepas baru boleh lepas dari Covid kan. Jadi agak ramai sikit lah. Tapi itulah malam dalam satu malam itu ada satu malam yakni malam 1000 bulan. Okey, kita baca mula daripada Puan Anira. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Pembetulan. Inna ada tanda ombak menandakan dia panjang berapa? 6 arkat. 4 ataupun 5 ataupun 6. Tapi puan tadi baca berapa? Lupa ya. Okey, ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Qadr. Qad dal dengan ra itu setengah harkat. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sekali lagi. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna nun sabdu bacaan wajibul gunnah. Tadi ada tanda ombak mad apa? Mad jaiz munfasil. Anzalna
Ifa. Ifa hakiki. Kiki. Anzalna Ma'as. Hufi Asli. Lailatil Lailah. Lam Qamariyah. Bacaan Lin Al-Qadr Alif Lam Koma Qamariyah. Qamariyah. Qadr. Qadr ada qalqalah Zal. Sughra. Sughra. Ada ra masih? Sughra. Oh, surah. Wama Puan Halimah. وما أدراك ما ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر Wama adraka ma Lailatul Qadr. Wama Mat apa? Asli. Masih tak ada ombak. Mak Jaiz. Mak Jaiz Mufasil. Adra. Adoro. Qalqalah sughra Qalqalah sughra. Adra. ra ma asli Ma adra kama Asli. Lailatul Lai bacaan Lin Al-Qadr. Alif Lam Qamariyah Alif Lam Qamariyah. Qadr. Qalqalah Sughra. Okay, next Puan Tengku. Bismillahirrahmanirrahim. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Okay. Lailatul Qadri. Lailatul Bacaan Lin. Al-Qadri. Lin Alif Lam Qamariyah. Alif Lam Qamariyah. Khairun. Khai. Bacaan Lin. Khairum min. Rum min. Idgham Al-Gunnah Idgham ma'al-gunnah. ma'al-gunnah. Khairum min alfi. Min alfi. Nun mati dengan hamzah. Nun mati. Halqi Izhar halqi. Khairum min alfi syahr. Tak ada Okey, Puan Qalqalah. Tak ada qalqalah? Tak ada qalqalah. Tak ada. Okey, Puan Anira. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli Boleh berhenti kan? Boleh berhenti, boleh sambung. Kalau berhenti ulang balik. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Baru kalau tak nak ulang, biizni rabbihim min kulli amr. Fiha biidni rabb. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Ingat tadi baru ingatkan kalau nak berhenti tak boleh mala. Kalau mala tu ada alif lam, jadi al mala. Tapi kan susah, baik ulang dari tanazzalul. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Min kulli amr. Puan try berhenti dekat fiha. Berhenti dekat fiha. Fiha. Sudah itu nanti fiha biidni Macam tu rabbihim. pun boleh. Okey. Bismillahirrahmanirrahim.
Tanazzalul malaikatu waruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikah. Al-malaikah. mad. Alif lam Alif Qamariyah. lam Qamariyah. Ya. Alif lam Qamariyah. Mad. Wajib mutasil. Mad wajib muttasil karena dalam satu kalimat atau perkataan. Warruhu, arruh. Alif lam syamsiah. Alif lam samsiah. Arruh Ruh ma asli. Ruhu fiha. Mad ma asli. Biizni rabbihim min him. Mislain. Idham Mislain. min kulli Ifa ifa hakiki min kulli amr. Amr memati dengan ra tadi apa? Amr memati bertemu dengan ra. Mim mati berjumpa dengan ro ikhfa syafawi. Izhar safawi. Izhar syafawi. Okay. Next, Puan Halimatus Sa'diyah. Hai Puan Halimah. Okay, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Alhamdulillah. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Fajr. Ra ada setengah harakat. Salamun. Lam asli. Mun hiya. Izhar halqi. Izhar halqi. Jelas. Hatta Lam asli. matla'il Qalqala sughra. qalqala sughra al-fajri. Qalqala sughra. Alif lam Qamariyah. Qamariyah baru